من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyakkan lafaz tahmid. Alhamdulillah, 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 sebagai tanda kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan nikmatnya yang tidak terhingga kepada kita. Sehinggakan hari ini Allah panjangkan lagi umur kita, Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita, Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita berniat iktikaf di rumah Allah pada malam ini. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita dirikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah, dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sama-sama dapat kita luangkan sedikit masa berhimpun di dalam majlis ilmu di mana kita akan teruskan lagi pengajian tafsir Al-Quran. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan bicarakan tentang surah Al-Buruj, insya-Allah. Surah Al-Buruj. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, surah Al-Buruj merupakan salah satu surah yang diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam di Makkah sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Bila kita sebut tentang surah-surah Makkiyah, surah-surah yang diturunkan di Mekah, maka kebanyakan daripadanya adalah surah yang menceritakan tentang keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari kiamat.
Jadi surah Al-Buruj merupakan surah yang menceritakan kepada kita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan sedikit gambaran tentang hari kiamat. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala jelaskan ia merupakan hari yang dijanjikan. Sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari kiamat bukanlah antara percaya dengan tidak. Betul ke? Betul ke kita akan dibangkitkan semula? Betul ke adanya padang mahsyar? Tak boleh. Bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mesti yakin 100% tanpa ragu-ragu bahawa kita semua akan dibangkitkan pada hari kiamat. Kerana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Buruj bahawa hari kiamat itu adalah wal yaumil mau'ud, hari yang dijanjikan. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, hari kiamat merupakan janji-janji baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak akan ada yang seumpamanya dekat dunia ni. Kalaulah kita pernah makan satu makanan yang paling sedap yang kita mungkin makan masa kita remaja ke, masa kita kanak-kanak ke, sampai sekarang kita masih ingat sedapnya. Tak boleh lawan dengan kesedapan yang ada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kerana Allah menjanjikan syurga yang begitu indah, yang begitu istimewa, yang begitu mewah, yang begitu wangi untuk kita semua. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran tentang janji Allah di dalam surah Al-Baqarah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat, dan sampaikanlah kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh ada berita baik. Ada khabar gembira, ada janji yang indah daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya bagi mereka Allah telah janjikan syurga. Dan syurga tu tak ada kat dunia. Syurga tu tak ada dekat dunia. Ya? Syurga itu ada pada hari akhirat. Ada pada hari yang dijanjikan. Ya? Sebab itu, hidup kita dekat dunia ini sebab itu kehidupan kita dekat dunia ini, kita mesti banyak sabar. Sabar. Ya? Banyak sabar. Dalam kita nak beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, sabar. Nak beramal saleh, kena sabar. Kerana ganjaran bagi orang-orang yang sabar itu adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hari akhirat, hari kiamat bukanlah hari yang ditakuti, tetapi ia merupakan hari yang dinanti-nanti. Bayangkanlah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ayatul kursi setiap kali selepas salat fardu, maka tidak ada penghalang antara dirinya
dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi orang yang mengamalkan ayatul kursi setiap kali selepas salat fardu. Betapa hebatnya ayat itu. Antara dirinya dengan syurga Allah tidak ada penghalang. Tapi kata baginda sallallahu alaihi wasallam, kecuali satu. Satu saja yang menghalangnya. Apakah itu? Kematian. Kematian saja yang menghalangnya. Nak tunjukkan bahawa selagi mana kita masih bernyawa, masih lagi menghidup udara di dunia ini, kita tak akan boleh rasa syurga Allah Subhanahu wa taala melainkan selepas kematian. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari akhirat, hari yang sangat indah bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hidup kita dekat dunia ini bukan soal apa yang kita suka, tetapi apa yang Allah suka, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan kepada kita tentang apa yang Allah suka. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa indahnya hari yang dijanjikan itu. Buah-buahan yang kita makan di dalam syurga Allah, insya-Allah, rasanya sangat-sangat indah. Rasanya sangat-sangat sedap. Rasanya sangat-sangat istimewa. Ya. Kalaulah kita berada di dalam syurga Allah, aromanya sangat wangi. Ya. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, cuba bayangkan. Kalaulah setitik sahaja wangian daripada syurga Allah jatuh ke bumi, satu titik saja, maka seluruh bumi ini akan berbaru, harum dan wangi. Masya Allah. Macam mana? Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sabar. Ya. Untuk dapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala, kena sabar menunggu masanya yang boleh jadi lama lagi. Tetapi sementara menunggu itu, kita kena sabar dalam menempuhi kehidupan ini dengan terus beriman dan beramal soleh. Baik. Dalam surah Al-Buruj ada kisah. Tapi kisah tu panjang tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan ceritakan beberapa kisah sahaja dan tidak menceritakan kisah yang ditujukan di dalam surah ini. Ya. Iaitu Ashabul Ukhdud. Ya, Ashabul Ukhdud adalah kisah di mana ada seorang raja yang zalim. Dia membunuh seluruh penduduk yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh penduduk yang beriman kepada Allah semua dibunuh. Sedangkan setiap penduduk yang beriman kepada Allah tak sanggup tinggalkan agama mereka. Ya. Kisah ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah bagi tahu, Allah binasakan orang-orang yang membuat parit. Kerana mereka yang membuat parit itulah yang membunuh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka menggali parit yang besar, kemudian mereka campakkan dengan kayu api, kemudian mereka hidupkan dengan api yang marak, kemudian mereka campakkan seorang demi seorang ke dalamnya. Sebelum mereka campakkan seseorang itu, mereka akan paksa supaya dia tinggalkan agama Allah. Tapi masing-masing mengekalkan keimanan mereka. Walaupun di hadapan mereka ada api yang marak,
api yang akan meragut nyawa mereka. Mereka tetap kekal beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cerita dia lah. Cerita membunuh orang dengan api. Jadi sebelum kita nak ceritakan tentang kisah ini, ada dua kisah yang lain sebelumnya, iaitu kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga kisah Masyitah. Kisah Masyitah. Kerana mereka berdua juga diuji dengan api. Jadi kisah Ashabul Ukhdud ni cerita yang seterusnya lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Ashabul Ukhdud yang ada di dalam surah ni tak sempat kita ceritakan pada malam ni. Kita akan ceritakan kisah-kisah mukaddimahnya dahulu sebelum sampai kepada kepada Ashabul Ukhdud yang ada dalam surah ini. Sebelum itu saya bacakan 4 ayat daripada surah Al-Buruj sebagai mukaddimah pada malam ini. Surah Al-Buruj merupakan surah Makkiyah, surah yang ke-85 mengikut susunan mushaf. Di dalamnya ada 22 ayat sahaja. Ayatnya pendek-pendek dan ia, kalau di dalam mushaf itu, satu muka surat sahaja. Ya, satu muka surat sahaja. Saya bacakan ayat-ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ. Sadaqallahul Azim. 4 ayat saja, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Was-sama'i dzatil buruj. Maksudnya demi langit yang mempunyai gugusan bintang-bintang. Baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, Al-Imam Ibnu Kathir. Kalau kita dengar nama Al-Imam Ibnu Kathir rahimahullahu taala, beliau merupakan seorang ahli tafsir Al-Quran yang boleh dikatakan yang paling terkemuka dan menjadi rujukan sehingga ke hari ini. Ya. Boleh hampir-hampir sahaja semua pelajar-pelajar yang mengikuti pengajian Al-Quran dan As-Sunnah, khususnya dalam bidang Al-Quran yang mempelajari tafsir Al-Quran, wajib mengenali dan mengetahui tafsir ini. Nama tafsirnya adalah At-Tafsir Al-Quranil Azim lil Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Ya. Al-Imam Ibn Kathir berkata, pada permulaan surah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah bersumpah dengan menggunakan langit dan juga bintang-bintang yang besar. Ya. Jadi di dalam Al-Quran ada satu istilah namanya qasam. Qasam itu bermaksud sumpah. Ada banyak qasam di dalam Al-Quran. Yang paling popular yang selalu kita baca, wal asr, wa. Waw itu wawul qasam, waw al-qasam, waw sumpah. Tapi bila diterjemahkan kita gunakan kalimah demi. Wal asr, demi masa. Wal duha, demi waktu duha. Wasyamsi, wal duhaha, demi matahari, demi waktu duhanya. Wal laili, dan demi waktu malam. Wal fajri, dan demi waktu fajar. Jadi kalau ada wawul qasam bermaksud demi. Demi bermaksud
Allah bersumpah dengan perkara itu. Bila ada qasam, nanti akan ada jawabul qasam. Bila ada sumpah, macam seseorang tu takkanlah tiba-tiba dia kata, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Mesti ada sesuatu dia nak bagi tahu. Demi Allah, ini kepunyaan saya. Kenapa dia bersumpah? Sebab dia nak bagi tahu, ini kepunyaan saya demi Allah. Ini saya yang punya. Ini saya yang punya, itulah namanya jawabul qasam. Jawab kepada sumpahan tadi. Jadi, sebagaimana dalam suratul Asr, wal Asr, itu qasam. Ya? Demi masa. Dekat mana jawabul qasam? Dekat mana Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu kenapa Allah bersumpah? Ada pada ayat berikutnya. Innal insana lafi khusr. Demi masa. Sesungguhnya. Manusia betul-betul dalam kerugian. Itu sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah. Allah sumpah dulu, kemudian sumpah akan disusuli dengan statement ataupun kenyataan yang besar. Ya? Kenyataan yang berat. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah. Jadi di dalam surah ini, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan langit dan gugusan bintang-bintang. Ya. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan dan yang menyaksikan. Wa syahidin wa mashhud, dan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berkenaan dengan ayat ini, kita dah sebutkan tadi, Allah bersumpah bahawa pasti berlakunya hari kiamat. Dalam Al-Quran berulang-ulang kali, banyak kali Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, Allah ceritakan tentang hari kiamat. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk kita sama-sama bersiap sedia untuk menghadapinya. Bersiap sedia. Ya. Bagaimana kita nak bersiap sedia menghadapinya? Tidak lain dan tidak bukan adalah dengan mengamalkan ajaran yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau boleh disimpulkan dalam seharian, jaga solat fardu 5 waktu, kita tutup aurat kita, kita baca Al-Quran, kita datang ke masjid, kita sedekah, kita zikrullah, banyakkan doa, banyakkan istighfar, banyakkan selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam, tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Kita buat semua ni. Buat semua ni. Masya Allah. Bahkan tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hampir-hampir semua amalan yang baik ini ada fadilatnya. Masya Allah. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para ulama khilaf dalam definisi wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Kenapa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Daripada sudut ahli fiqh lain, daripada sudut ahli hadis lain, tetapi semuanya menjurus kepada perkara yang sama. Ya, cuma olahan itu berbeza. Sebagai contoh, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila kita bicarakan tentang hari yang dijanjikan dan kita mesti buat persediaan menghadapinya, apa maksud wajib? Apa maksud amalan tu wajib? Amalan tu fardu? Kalau daripada sudut ilmu fiqh, wajib tu perkara yang bila kita buat, kita dapat pahala. Dan bila mana dia tinggalkan, dia berdosa. Macam solat. Bila
solat fardu itu kita kerjakan, dapat pahala. Tapi seseorang yang tinggalkan solat, dia berdosa. Baik. Itu daripada sudut fiqah. Itu yang kita belajar. Tapi daripada sudut pandangan para ulama yang lain, itu memang betul, tak dinafikan. Cuma ada olahan yang berbeza. Contohnya, apa itu amalan yang wajib? Amalan yang wajib itu disebutkan oleh para ulama adalah amalan yang Allah suka bila kita buat. Ya. Allah sayang bila kita buat. Allah nak kita buat. Ya. Dan di sebalik Allah suruh kita buat, Allah nak kita buat, Allah janjikan di sebalik yang wajib mesti ada kebaikan. Ya. Disebutkan oleh para ulama, tak ada satu perkara pun, tak ada satu pun ya Allah wajibkan ke atas kita, melainkan perkara itu mesti baik untuk kita, bagus untuk kita. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nak tunjukkan ya betapa Allah Subhanahu wa taala sayang pada kita, Allah nak bagi kebaikan kepada kita sehingga Allah wajibkan sesuatu itu ke atas kita. Jadi jangan kita melihat perkara yang fardu, perkara yang wajib membebankan, menyusahkan, memenatkan. Tak. Kena pegang. Tak ada sesuatu pun yang Allah wajibkan melainkan itu bagus untuk kita. Contoh, ya, dalam hadis, bila mana kita jaga solat, sebab Allah dah perintahkan kita solat, Allah wajibkan kita solat. Adakah Allah kata, solat je lah. Dapat apa? Tak dapat apa-apa, tapi solat sajalah. Tak ada. Baginda SAW bersabda, barang siapa yang menjaga solat, yang mendirikan solat dan tidak meremehkannya, maka Allah berjanji dengannya, Allah pasti akan masukkan dia ke dalam syurga Allah. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita nak ada macam kronologi lah kan. Tetapi ataupun formula, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala nak masukkan kita ke dalam syurga. Dan apabila Allah nak masukkan kita ke dalam syurga, Allah perintahkan untuk kita dirikan salat. Ya. Maka kita pun laksanakannya. Maka di sebalik setiap kewajipan itu, adanya syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita tengok dalam banyak-banyak amalan tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah yang disebutkan oleh para ulama berkenaan dengan berkorban. Korban masa, korban harta, korban wang ringgit, korbankan keluarga. Maksud keluarga tu dia kena tinggalkan, adalah ibadah haji. Kan? Macam tergabunglah. Korbankan masa, korbankan tenaga, korbankan harta, macam-macam korban. Kan tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Dalam erti kata yang lain, nak kata korban tu, dia susah sikit. Dia susah. Dia susah. Sampaikan tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa ramai di antara kita yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji kerana tak mampu. Maksud susah. Kan? Tapi di sebalik susah tu ada apa? Apa yang ada di sebalik susah? Allah wajibkan kan sesuatu yang boleh jadi susah bagi seseorang. Susah. Tapi sebab itu wajib. Dia buat juga. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrah kafaratul lima bainahuma. Daripada satu umrah kepada umrah yang berikutnya
adalah pengampunan Allah Subhanahu wa taala buatnya. Wal hajjul mabrur, dan haji. Haji yang susah tu kan. Yang mabrur, laisa lahul jaza, tak ada balasan yang setimpal yang Allah akan bagi illal jannah, kecuali syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, oleh kerana adanya hari kiamat, adanya syurga di sana, maka Allah tunjukkan jalan ke syurga dengan mewajibkan kita melakukan perintahnya. Bila kita kerjakan solat, jaminan syurga Allah. Bila kita dilaksanakan ibadah haji, kita akan dapat syurga Allah. Bila kita berpuasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi bahawa puasanya untukku dan aku akan berikan balasan kepadanya. Nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukan Allah saja-saja nak susahkan kita. Ya. Bukan saja-saja Allah Subhanahu wa taala nak paksa kita bangun pada waktu pagi-pagi untuk dirikan solat fardu subuh. Tak. Tapi Allah suruh kita buat sebab ada kebaikan di sebaliknya. Ada syurga di sebaliknya. Ada keberkatan di sebaliknya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuk umat baginda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkatan kepada umatku di awal-awal pagi. Dapat barakah, dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, mari sama-sama kita belajar tentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita bawa bekalan untuk menemui Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala suka. Samalah juga dengan perkara sunat. Ya. Walaupun kita selalu sebut, bukan kita orang biasa saja, kadang-kadang ustaz pun sebut, itu mungkin sebab bahasa kita. Ya. Apa dia? Kita bila sebut sunat, kadang-kadang kita sambung dengan perkataan je. Sunat je. Itu sunat je. Ya. Nak buat ke tak nak buat? Tak payahlah. Itu sunat je. Baik. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, itu sebab mungkin dalam bahasa kita. Tapi dalam bahasa Arab jarang ada je tu dekat belakang dia. Jadi dia tak sebutlah sunat je. Tapi janganlah kita terpengaruh sebab kita kata, alah sunat je. Puasa 6, sunat je. Tak payah puasa lah. Puasa Isnin Khamis, sunat je. Tak payahlah. Tak. Memanglah daripada sudut definisi dia tu adalah perkara-perkara sunat itu adalah perkara yang bila kita buat dapat pahala. Bila kita tak buat, tak mengapa. Tapi disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala definisi yang lain sikit. Iaitu kalau kita buat, kita dapat pahala. Tapi kalau kita tinggal, kita rugi. Kita rugi. Masya Allah. Dan ketahuilah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahawa amalan sunatlah lagi banyak digandingkan dengan fadailul amal. Fadilat. Contoh, rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh tu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Ya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendirikan 12 rakaat salat sunat rawatib yang qabliyah dan ba'diyah, Allah binakan untuknya satu mahligai dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ya. Rugi tak buat. Memang kalau tak buat tak mengapa, tapi rugi bila kita tak buat.
Bahkan tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, para ulama sebutkan bahawa yang sunat tu macam mana? Yang sunat tu adalah amalan yang Allah suka. Allah suka bila kita buat. Sebab bila kita buat yang sunat ni sebenarnya itu dengan rela hati kita buat. Paling mudah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kita bayangkan beza zakat dengan sedekah. Beza zakat dengan sedekah. Zakat tu wajib tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Bila kita mampu, suka tak suka, kena bayar juga. Sebab bahagian zakat itu bukan hak kita. Itu hak asnaf. Kita buat contoh paling mudah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Kalau zakat pendapatan tu kan 2.5%. Kalau gaji kita 1,000, milik kita 975. Tapi yang RM25 bukan kita punya. RM25 walaupun masuk dalam akaun bukan kita punya. Itu hak asnaf, orang-orang miskin, ya, orang-orang fakir dan asnaf-asnaf yang lain. 975 tu kita punya. Tapi jangan risau, walaupun Allah wajibkan kita keluar, Allah takkan sia-siakan kita. Kerana Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Dan apa-apa saja yang kamu keluarkan, Allah pasti bagi pulangan. Dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Baik. Jadi kita keluarkan RM25 bukan kita punya. Tapi baki 975 tu memang kita punya. Kita boleh habiskan itu semua kita punya. Kalau kita tak nak sedekah pun tak apa. Sebab itu memang kita punya. Kita boleh habiskan. Tapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, orang yang sedekah daripada dia punya. Kalau yang zakat tu memang bukan dia punya. Masuk akaun saja. Tapi bukan kita punya. Tapi kalau sedekah, itu memang kita punya. Daripada RM975 tu, memang kita punya. Tapi kita sanggup berbagi. Sanggup bagi lagi. Tak apa. Ya? Bagi RM75 pada orang miskin, orang susah. Kita bagi ekstra. Itu kita punya. Tapi kita sanggup, kita rela bagi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, Masya Allah. Allah sangat suka. Ya? Allah sangat sayang. Macam itulah juga tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kita ada solat fardu 5 waktu. Kelima-limanya boleh dikategorikan pada waktu siang. Pada waktu siang. Allah sunatkan kita qiyamul lail. Allah sunatkan kita tahajud. Allah suka bila kita buat. Sebab kita telah korbankan satu sebahagian daripada masa kita, tidur kita untuk Allah. Dia tak payah buat. Tak payah buat. Allah tak wajibkan dia buat. Tapi dia buat walaupun itu sunat. Dia buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala suka. Allah sayang pada dia. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang orang yang bertahajud. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan kelak pada hari kiamat wal yaumil mau'ud, hari yang dijanjikan itu, Allah akan bangkitkan dia dengan kedudukan yang terpuji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, saya kira sekarang itu saja yang dapat saya ceritakan pada malam ni. Mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik itu datang daripada Allah, yang salah, yang silap daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun daripada Allah dan mohon kemaafan daripada semua. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Kita akhiri majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.